Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to TK Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua sebab korang sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak mohon maaf andai akak ada kekilafan yang akak tak sengaja atau sengaja akak lakukan. So hari ni akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akak nak kongsikan dua kisah di mana kisah ni telah dikongsikan oleh dua orang subscriber yang berbeza tau. Kalau korang nak tahu apa yang dialami oleh subscriber tersebut, so korang boleh join bersama dengan akak. Jom. Dari Huzdaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan kalian temukan suatu zaman di mana pada zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit daripada tiga perkara, iaitu wang dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani. Di sini akan nak sampaikan apa yang dikongsikan oleh seorang subscriber. Subscriber ni dikenali sebagai Kaha, tapi akak lebih selesa untuk panggilkan dia dalam story ni sebagai Azhar. Di mana kisah seram ni dilalui sendiri oleh Azhar semasa dia bekerja sebagai pemandu lori. Azhar dia dah lama dah kerja sebagai pemandu lori. Dia masa tu dia bawa kenderaan berat lori lah kan. Lepas tu tugas Azhar ni dia bawa lori tu, dia hantar barang tak hanya tertumpu pada kawasan berdekatan sahaja. Malah dia akan buat penghantaran tu agak jauh. Tapi tak adalah selalu sangat, jarang-jarang je dia ditugaskan untuk hantar barang-barang sehingga keluar daerah. Nak dipendekkan cerita, satu hari tu ada satu kejadian seram yang dilalui Azhar. Seingat dia lah, kejadian tu berlaku pada tahun 1999. Time tu Azhar ditugaskan dia buat satu penghantaran ke daerah Mersing. Azhar pun dia macam biasalah kan, dia buat kerja dia, tak ada pun dia rasa macam pelik ke apa ke, tak ada pun dia rasa macam tak sedar hati atau rasa macam. Dia dapat location penghantaran, tugasnya tu untuk pastikan barang-barang tu sampai dekat destinasi dengan selamat. Tempat tu menurut Azhar, dia tengok time tu tempat yang dihantar barang tu macam sebuah villa. Azhar pun dia tak berapa nak ingat sangat tempat tu sebab dia pergi kat sana pun sekali je untuk hantar barang-barang yang bos dia arahkan dihantar kat situ. Azhar dia pun mulalah bergerak. Dah gerak bawa lori ngongek semua. Azhar sampailah dekat destinasi tujuan dia tu dengan selamat. Dia pun turunkanlah barang-barang tu semua. Setelah selesai urusan penghantaran barang dekat Melaka tu, Azhar dia buat panggilan dekat office bos dia untuk dia sahkan penghantaran dan untuk dia bagi tahu semua dah dalam keadaan yang okey. Mereka suruhlah Azhar ni tunggu, jangan balik dulu dekat KL. Sebab mereka ni ada barang yang nak dinaikkan dekat Gemencih. Barang-barang yang nak dimuatkan tu dia tak siap lagi. So memang Azhar kena tunggu dulu. Adalah staff dekat situ, mereka akan menguruskan semuanya. Tunggu dekat Melaka tu lebih kurang pukul 3 petang barulah Azhar diarahkan ke Gemencih untuk ambil muatan dekat situ. Dia ditugaskan masa tu bawa balik papan lapis dari sebuah kilang tau. Nak cari rezeki sebagai pemandu lori macam ni lah. Korang yang kerja bawa lori mesti faham kan. Bila dapat satu-satu arahan tu, mereka akan tuju kepada tugasan tu supaya adalah tambahan pendapatan kan. Sambung lagi cerita. Azhar dia pun bawa lah lori dia tu menghala ke Gemencih seperti yang diarahkan oleh office bos dia. Sampai dekat Gemencih agak lewat jugalah, tapi staff dekat office kata akan ada orang kat kilang yang dia nak ambil papan lapis tu akan tunggu dia, termasuklah orang yang akan naikkan papan lapis tu ke dalam lori dia. Azhar ni dia nak cari kilang papan lapis tu pun dah ambil masa korang sebab dia bukannya arif sangat dengan kawasan tersebut. Proses nak mencari tu agak lama juga dan ia melambatkan kerja Azhar sebenarnya. Kali ni Azhar dia rasa agak lain macam. Sebelum tu dekat Melaka dia tak adalah rasa macam ni kan. Tapi kali ni dia rasa sangat-sangat lain macam. Dia dah mula rasa agak meremang sebab nak betul-betul sampai dekat kilang tu, keadaan dia agak seram tau. Persekitaran situ memang dia nampak macam yelah tak selesa tau.
Mana tak seramnya korang. Dah malam time tu. Dia berjaya jumpa kilang tu pun dah pukul 10 malam. Dia tengok kiri, tengok kanan. Memang betul lah kilang papan lapis. Legalah Azhar akhirnya dia jumpa juga kilang yang jauh dari penempatan orang. Ternyata kilang tu memang duduk agak kedalaman. Dah sampai. Azhar pun dia buatlah urusan pengesahan dengan seseorang kat situ dan selesai urusan tu, Azhar segerakanlah buka pagar lori untuk proses mengisi papan lapis. Ada masa tu, ada seorang pemandu forklift dekat situ. Tugas dia mengisi papan lapis tu ke atas lori dengan forklift tu. Azhar dia agak pelik dengan pemandu forklift tu. Sebab pemandu forklift tu buat kerja cepat-cepat tu. Cepat. Dah lah tu buat kerja cepat-cepat. Muka serius pula. Macam tak ada emosi, tak ada senyum pun. Tak ada sepatah kata pun yang Azhar dengar pemandu forklift tu nak jawab ke, nak bercakap dengan dia ke. Memang tak ada respon tau. Lepas tu dia buat kerja pula, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Pelik kan? Azhar rasakan kenapa nak bergegas pula. Bukan ni baru pukul 10 lebih macam tu kan. Bukan tu je. Malah Azhar nampak pakcik yang jaga kilang tu pun, Azhar tengok sejak daripada awal lagi, dia sampai kat situ kan, memang masam je muka dia. Tak ada senyum, tak ada nak berhemah tu memang tak ada lah. Sama juga dengan pakcik tu pun, dia tergesa-gesa je nak jalankan tugas dia macam tu. Sambil barang tu diisi, pakcik tu suruh Azhar cepat-cepat ambil dokumen yang ada kat situ. Lepas tu pakcik tu pergi ditinggalkan Azhar. Macam tu je, tak ramah langsung. Pemandu forklift tu pun sama juga. Selesai je dia isikan papan lapis semua, pemandu forklift tu pun dia keluar tergesa-gesa. Macam ada yang tak kena dengan kawasan tu pun, ia juga. Tapi kenapalah buat urusan malam-malam macam tu kalau ada yang tak kena dengan kawasan tu? Mereka tu seolah-olah macam rasa tak nak stay dekat situ lama-lama tau. Akhirnya tinggallah Azhar je dekat situ sorang-sorang. Dia pergi pun drive lori tu pun sorang-sorang. Jadi dia stay kat situ sorang dekat kilang tu. Bila dah tak ada mereka tu tadi, keadaan bertukar jadi sunyi, sepi. Sunyi sangat. Masa tu gelap, memang gelap. Tapi adalah cahaya bulan dia macam sama-sama macam tu kan, dia menerangi jugalah dekat situ, membantu juga pandangan Azhar. Azhar dia tiba-tiba dia rasa macam ada sesuatu yang menyeramkan menerjah pada diri dia tau. Dia ada terhidur tau, sesuatu yang tak sedap untuk diluahkan. Dia ada bau wangi. Saat-saat dia bau wangi kan, time tu bau wangi je. Macam tu. Dah ada bau wangi, tiba-tiba kan dia ada bau macam bau busuk. Lepas tu Azhar dia jadi macam meremang tau. Sebab mana pula datang bau busuk yang amat sangat macam bau bangkai. Dah wangi, busuk pula. Angin masa tu dah mula jadi lain macam dah rasa. Azhar dapat rasa. Angin tu dia sapu kulit Azhar kan. Dah rasa macam seram sejuk macam tu. Dah rasa macam lah, korang pun boleh jelaskan komen kat situ kan, siapa-siapa yang pernah alami. Korang jangan bohong. Korang boleh ceritakan pengalaman korang dekat komen. Korang kalau ada yang dapat rasakan angin sepoi-sepoi yang merinding, tegakkan bulu roma masa tu, itulah apa yang Azhar rasakan time tu. Tapi dia macam tak edahkan apa yang dia rasa tu. Azhar dia teruskan kerja dia. Dia tutupkan pagar lori tu dan dia ambil belt untuk ikat papan lapis dekat atas lori tu, supaya papan lapis tu dia lagi kukuh dan lagi selamat. Semasa Azhar ni dia buangkan belt tu dekat atas, maknanya Azhar ni dia campakkan lah belt tu kat atas dan ikat kan. Dia ada nampak tu satu susuk tubuh yang berada di bahagian atas papan lapis yang tersusun dekat atas lori tu. Papan lapis tu memang dah elok dah tersusun dekat atas tu. Lepas tu kan dia nampak dengan jelas tau, kepala susuk tubuh tu sedang melihat ke bawah dari atas. Dan nampak badan, nampak pula kepala dia memang tengok kat bawah. Azhar dia memang akui masa dia campak belt yang pertama tu, dia tak nampak mata hantu tu. Muka macam mana pun Azhar memang tak adalah perasan time tu. Benda seram kot. Takkan lagilah nak telik-telik tengok lama-lama. Apa tu? Dah nampak, dah tentu nampak kan pada susuk tubuh kan. Lepas tu Azhar dia buat tak nampak. Then dia ambil belt yang kedua. Dia nak baling kat atas lagi. Dah campak belt tu, barulah Azhar ni nampak ada mata merah yang memerhatikan Azhar ni daripada atas dipandang ke bawah. Tahu?
Wujud Azhar ni dia tak ada nak terkejut beruk bagai macam tu. Dia kira jenis kuat semangat jugalah. Azhar dia pun cakap lah dekat makhluk tu. Dia cakap dengan nada yang kuat. Aku tak datang ke sini untuk kau. Jangan kau ganggu aku. Lebih kurang macam tu lah. Angin yang pada awalnya macam sepoi-sepoi seram je. Tiba-tiba angin tu bertiup tau. Lebih kuat. Azhar dia tak beralah pun. Dia teruskan juga bercakap lagi. Kau tak kenal siapa aku? Kau nak tahu siapa aku? Main-main lah dengan aku. Macam tu. Langsung keadaan tu jadi macam biasa, serta-merta. Sebab masa tu memang betul-betul Azhar tu macam dia tak nak beralah lah benda tu. Dia macam nak menggertak lagi benda tu kan. Tak lama lepas tu pakcik jaga yang tadi dia memang dah masuk, dah tinggalkan Azhar kan, tiba-tiba dia datang balik tau. Dekat situ dia jumpa dengan Azhar. Kali ni dia agak pelik lah. Sebab dia sengih-sengih macam dia tahu tau, dia faham apa yang berlaku. Padahal time tu dia memang tak ada kat situ. Tapi senyuman dia tu macam korang boleh imagine kalau senyuman dia macam hihihi, macam tu lah. Lepas tu kan, dengan sedikit ilmu yang Azhar belajar lah, dia dapat rasakan ada makhluk yang berkeliaran dekat situ. Dan dari riak muka pakcik jaga tu, pakcik jaga yang Azhar berurusan kat situ lah, seolah-olah menampakkan sesuatu tau. Azhar rasa kan makhluk tu ada kaitan dengan pakcik tu. Kenapa Azhar boleh yakin? Sebab masa pakcik tu sengih-sengih tu, pelik tau. Seolah-olah macam dia ketawakan Azhar. Lirik mata pakcik tu, dia tak beralih memandang ke arah kedudukan makhluk tu. Lepas tu, mulut pakcik tu kumat-kamit baca sesuatu yang pelik. Azhar memang tak yakin bacaan tu, bacaan yang macam Al-Quran ke apa semua. Tak, dia bacaan dia memang sangat pelik. Lepas tu, pakcik tu senyum pula ke arah makhluk tu tau. Dia macam, dah tengok kan? Kak salah pandang. Dia dah tengok kan? Macam makhluk tu dah jalankan tugas apa yang disuruh. Tanpa tunggu lama lagi kat situ, Azhar dia minta kebenaran dengan pakcik tu dia nak mandi. Tanpa tunggu lama lagi kat situ, Azhar dia minta kebenaran dengan pakcik tu dia nak mandi, dia nak bersihkan badan dia. Setelah dia ni dibasahi dengan peluh, peluh dia bekerja. Lagipun dia berhadapan dengan makhluk macam tu kan. Memanglah Azhar dia berani, tapi lumrah kita alami situasi macam tu, badan kita auto berpeluh dan jantung kita akan berkencang duk-dap. Cari rezeki kena kuat semangat. Takkan nak lari tinggalkan Lori pula time tu. Pilihan yang Azhar ada adalah beranikan diri. Lagipun kita semua sama-sama makhluk Allah. Buat apa nak dilayankan sangat rasa takut hingga tak dapat membezakan bahawa takut kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Bila kita yakin pada Allah, kekuatan akan datang saat-saat macam ni. Yang penting sentiasa ingat Allah. Dah selesai semua urusan termasuk bersihkan diri, Azhar dia beransur tinggalkan kilang papan tu. Dalam perjalanan balik tu, Azhar dia diuji pula dengan satu lagi kejadian tau korang. Lori Azhar dia dah melanggar seekor anak lembu. Peliknya Azhar dia langsung tak perasan lembu tu dah berada dekat atas jalan. Azhar dia memang dapat dugalah ada sekumpulan lembu ni dia nak melintas, dan Azhar dah mula hati-hati supaya lembu-lembu tu tak dilanggar. Dalam duk hati-hati tu, selamatlah semua lembu-lembu tu melintas bersama dengan kawanan-kawanan dekat situ kan. Masa tu depan Lori Azhar lah. Tapi disebabkan ada seekor anak lembu tu tiba-tiba dia patah balik, makanya kat situ Azhar tak perasan bila masa anak lembu tu patah balik kat situ. Jadi Azhar tak sengaja dia telah langgar anak lembu tu. Entah kenapalah dia berpatah balik, Azhar pun memang tak sure. Dan entah kenapalah Azhar boleh terlepas pandang anak lembu tu nak muncul semula. Sebab mata Azhar memang dah tertumpu pada kawanan lembu tu. Memang lembu-lembu tu dah meninggalkan kawasan jalan tu, memang dah selamat. Jarak dia dah agak jauh dah. Tak logik. Biasanya kalau kita tengok kan atas jalan kan, kalau lembu ni dalam kawanan dia, kalau dia macam nak lintas ke nak mengelak ke tak nak lintas ke tak nak, macam tu, itu logik. Tapi kalau lembu ni dah duduk jauh daripada jalan tu, tiba-tiba nak patah balik korang, itu memang betul-betul tak masuk akal. Kadang-kadang kan pandangan mata kita ni boleh ditutupi dengan pandangan palsu yang akan membuatkan kita ni keliru. Dan itulah punca kebanyakan kemalangan jalan raya yang berlaku. Itu sahaja perkongsian dari Azhar yang mana mungkin dapat menghiburkan korang semua dan mungkin juga boleh memberi iktibar untuk kita bersama, insyaAllah.
nak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah kedua ni juga dikongsikan oleh seorang subscriber, yang mana subscriber ni hanya ingin dikenali sebagai Kak Intan. Pengalaman seram ni bukan dilalui oleh Kak Intan, tapi dilalui oleh mak Kak Intan dan diceritakan semula kepada Kak Intan. Kisah dia macam ni. Pada tahun 1976, mak Kak Intan dia telah berpindah ke sebuah quarters yang terletak di Pulau Pinang. Dalam era tahun 70-an, kemajuan memang tak sama macam sekarang. Quarters pun masih dikelilingi dengan semak samun korang. Menurut Kak Intan lah, time tu pekan dekat kawasan dia memang masih tak ada lagi. Jadi penduduk kat situ kalau nak pergi beli apa-apa keperluan, mereka akan pergi dekat kedai berdekatan, macam ala-ala kedai runcit sekarang lah. So kalau pekan pun memang tak ada kat situ, maksudnya hospital confirm lah kan, terletak jauh. Quarters tu Kak Intan gambarkan masih berdindingkan kayu, sebab masa mula-mula mak Kak Intan pindah dekat situ, mak Kak Intan dapat rasakan ada yang seram dengan tempat tu. Ditambah pula orang-orang kat situ ada cakap dekat situ kawasan jin bertandang. Pada awalnya mak Kak Intan ni dia tak nak percaya pada apa orang-orang cakap, sebab lebih baik jangan ambil peduli apa yang orang nak cakap kalau nak perasaan tu sentiasa tenang. Betul tak korang? Kalau kita lagi nak ambil tahu macam tu, lagi mencabarlah perasaan kita ni akan sentiasa didatangi dengan rasa takut ada, rasa berdebar ada kan. Macam tu lah. Nak dipendekkan cerita, mak Kak Intan ni masa mula-mula duduk tengah kemas-kemas barang kan, barang dia baru nak bawa masuk pindah dekat rumah quarters tu, dia ada dengar bunyi dinding tau. Dinding tu dicakar-cakar. Dan bunyi cakaran tu bukannya terhasil dari objek atau disengajakan oleh seseorang. Sebab suami mak Kak Intan pun ada time tu. Bila diintai tengok, bunyi tu senyap. Malah tak ada apa-apa pun yang berada dekat tempat yang dicakar tu. Mereka sambung balik semula kemaskan barang, tapi bunyi cakaran tu jadi semakin kuat dan semakin ganas. Mak Kak Intan dirasa geram jugalah, sebab dia tengah letih pun dia juga. Mak Kak Intan dia capai penyapu lidi, lepas tu dia hempaskan penyapu lidi tu dekat dinding yang dicakar, dia hempas pukul macam tu. Niat dia nak halau benda yang mencakar tu. Tapi bunyi cakaran tu dah beralih korang, dia pergi pula dekat pintu rumah. Dah main pintu pula, dia main dinding. Berbekalkan apa yang diajar oleh orang tua mak Kak Intan kan. Mak Kak Intan ni dicapai lagi lidi, dan kali ni dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan jelas dan teratur dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Libaskan lidi berkali-kali ke arah pintu rumah. Bunyi cakaran tu dia semakin perlahan tau. Dia macam tak tahu aja. Masa dia perlahan-lahan ditinggalkan kawasan rumah tu, diakhiri pula dengan bunyi sangka kan macam tu lah, bila dah bunyi macam slow kan. Lepas tu tiba-tiba kan dah slow tu, dah jauh dah, kita dengar macam jauh kan. Dah pula dia hempuk kan pintu rumah macam tu, bergegar tau pintu rumah. Tapi itulah, masa tu cuba juga nak buka tengok apa yang ada dekat luar, sebab mungkin orang kan, tapi tak ada apa, memang tak ada, kosong. Mahu jugalah jantung mak Kak Intan tu tak terkejut time tu. Memang terkejut lah. Duk-dak juga dibuatnya. Dah lah umur masa tu agak-agak masih muda, baru kahwin. Tapi Alhamdulillah lah, sebab keadaan tu jadi reda serta-merta lepas tu. Apa yang mengganggu mak Kak Intan dan suami dia tu memang mereka akui tak dapat nak dinyatakan apa benda tu. Tapi yang pasti bunyi cakaran tu memang sangat famous dekat era tahun tersebut. Banyak gangguan-gangguan yang seumpama dengan tu berlaku di kawasan tu. Korang faham-faham lah ya apa yang cuba dijelaskan kat situ. Selepas tu kan tak dinyatakan sama ada keadaan yang sama berulang ataupun tak. Tapi yang jelasnya kawasan mereka tinggal tu memang agak menyeramkan. Tambah kalau waktu tengah malam, macam-macam bunyi dapat mereka dengar korang. Alah, bunyi yang dah biasa mereka dengar pun ya. Ada pula bunyi yang memang asing dekat telinga mereka pun mereka dengar. Bunyi sayuk-sayuk. Tapi itulah, kalau nak diturutkan rasa takut, mungkin tak ke mana pun kita semua kan. Hidup perlu diteruskan walaupun kadang-kadang nak pejam mata untuk lena pun terpaksa telan air liu. Punyalah rasa dudak-dudak. Apalah bunyi tu. Time tu
Mintalah agar Allah sentiasa melindungi kita. InsyaAllah semuanya akan baik-baik je. Alhamdulillah, perkahwinan mak dan ayah Kak Intan ni bakal disenari dengan kelahiran Kak Intan, iaitu pada tahun 1977. Untuk sambut kelahiran bayi pada era tahun tersebut, biasanya akan ada bidan kampung atau jururawat desa macam itulah. Hanya untuk kes-kes kelahiran yang macam berisiko tinggi macam tu, ada risiko je, yang akan dibawa dirujuk ke hospital besar. Itu pun jarak, akak dah cakap tadi kan, jauh orang. So memang agak mengambil masa lah untuk sampai ke hospital. Nak dijadikan ceritanya, mak Kak Intan ni dia adalah sikit masalah kesihatan time tu dan terpaksa dihantar ke hospital untuk proses kelahiran anak dia. Bila sampai dekat hospital, Alhamdulillah dengan izin Allah, makanya selamatlah Kak Intan dilahirkan di hospital Pulau Pinang. Mak Kak Intan masa tu dia dah lepas bersalin, so dia rasa lega. So bila dia bersalin malam, bila dah settle bersalin, dia dah rehat sikit kan, Mak Kak Intan ni dia nak pergi ke tandas, dia nak bersihkan diri. Masa tu dah agak gagah lah, nak segar-segarkan badan dia, sambil tu dia nak lah buang air kecil macam tu. Hospital lama zaman tu, tandas memang jauh, bukan dekat korang. Bukan macam sekarang ni serba-serbi mudah je. Tandas pun agak selang 2-3 bilik dah jumpa tandas kan. Kena juga bertapak agak jauh lah juga nak ke tandas time tu. Biarpun masa tu dah menunjukkan pukul 3 pagi, gigih jugalah mak Kak Intan ni nak ke tandas. Tak selesa lah korang. Badan kita rasa kalau kita ni dah selepas bersalin ni, kita rasa macam kalau boleh nak cepat bersih kalau dah okey kan. Masa dalam perjalanan mak Kak Intan ni menuju ke tandas tu, dia ternampak tau ada satu bilik ni, masa on the way nak ke tandas ni, ada satu bilik tu dia dipenuhi dengan doktor, bukan seorang dua tau, tapi ramai. Lepas tu ada pula nurse-nurse kat situ. Lepas tu terfikir jugalah masa tu mak Kak Intan ni adalah terfikir, of course lah kan, dia auto tau masuk dalam kepala ni, fikiran dia tu, kenapa ramai sangat mengkerumun bilik tu, pakat-pakat duk kumpul situ nak buat apa? Dia tanya, dia fikir kan, mungkin kot ada urgent kat situ, manalah tahu kot ada pesakit pingsan ke apa ke, lantak lah. Bisik hati mak Kak Intan sendirian kat situ. Mak Kak Intan ni dia teruskan berjalan menghampiri bilik tu. Tadi dia on the way je baru nak pergi ke bilik tu. Ni dia memang dah betul-betul terpacak depan pintu bilik tu. Tak ada laluan lain dah yang dia boleh lalu. Memang itu je lah laluan yang ada. Kena jugalah dia duduk berada lalu depan pintu bilik tu. Bila mak Kak Intan ni sampai seelok je depan bilik yang bising tu, dia orang semua pandang tau mak Kak Intan tu. Seram korang empat ni. Mereka pandang tu, zuf, serentak. Dah tu, zuf, pandang serentak tu, tak apa lagi. Ini package dengan semua yang mandang tu duk renung. Dekat mak Kak Intan, duk renung je. Telan air liu mak Kak Intan masa tu. Tapi lantak lah. Dah mak Kak Intan seorang je yang lalu dekat situ time tu, dekat depan pintu tu. Memang jadi tumpuan lah mereka yang tengah sibuk buat apa entah dalam bilik tu. Bising pula tu, tak macam hospital pun. Dalam duk lantakkan je lah. Mak Kak Intan ni dia buat je. Lepas tu dia teruskan juga berjalan. Tapi ada pula seorang misi tu kan, masa tu ada seorang misi, dia ajaknya mak Kak Intan ni masuk dalam bilik tu sekali. Time tu mak Kak Intan bisiklah dalam hati, dah kenapa pula aku nak kena masuk bilik ni? Bukan bilik doktor pun, bilik pesakit juga. Nak buat apa aku masuk macam ni? Peliklah pula. Dalam-dalam duk pelik, mak Kak Intan ni dia masih berdiri tercegat dekat depan pintu tu, sambil dia tengok juga gelagat mereka-mereka kat dalam bilik tu. Di situ dia panggil lagi, dia ajak masuk. Puan, marilah masuk sini puan. Marilah. Macam tu. Ada ke misi panggil macam tu? Puan, marilah masuk sini. Sahut lagi seorang nurse. Ya puan, jemput masuk sama-sama puan. Marilah. Macam tu duk panggil. Nak menjemput bagai pula. Lagilah pelik mak Kak Intan tu rasa. Yang nurse je memanggil, yang doktor-doktor elok je buat tak reti semua, macam tak menyedari je kehadiran mak Kak Intan.
Tanpa Mak Kak Intan tu masuk tu, dia bagi respon tau. Dengan ajakan dan pujukan misi-misi tu, Mak Kak Intan pun diteruskan berjalan menuju ke tandas. Layan lah. Macam tu. Mak Kak Intan ni dia dengar lagi bunyi ajakan daripada misi, tapi agak perlahan sebab jarak dah makin jauh sikit daripada pintu bilik tu. Misi tu tak cakap, "Puan, marilah," macam tu, "marilah masuk." Mak Kak Intan buat tak tahu je, layanlah dia. Dia terus je ke tandas. Tapi masa Mak Kak Intan tu nak masuk ke tandas, dia toleh ke bilik tu semula. Tak tahulah kenapa. Kenapalah time tu dia nak toleh juga dekat pintu bilik tu. Bilik tu masa Mak Kak Intan toleh dah gelap. Gelap korang. Dah. Pintu yang tadi terbuka, duk panggil dia tu dah tutup dah. Tadi duk luas je pintu tu. Sekarang dah tutup. Hai, pasal apa gelap dah? Baru kejap tadi aku duk lalu cerah lagi. Bisik hati Mak Kak Intan masa tu. Dalam kepala dia duk terfikirlah, siapa misi yang panggil dia tadi? Misi manalah yang duk tegur dia tadi? Dia dah tak jadi dah nak masuk toilet. Dia patah balik pergi ke wad bersalin semula. Kali ni dia langkah dia dilajukan walaupun dia baru je lepas bersalin. Dia segera juga balik ke bilik. Tak jadilah dia nak segarkan muka dia ke, nak buang air kecil ke time tu. Naya korang, dari jam tu lah Mak Kak Intan ni menahan untuk buang air kecil tau. Bahaya korang keadaan macam ni. Esoknya tu, bila dah agak-agak ada orang lalu lalang kan dekat kawasan tu, barulah Mak Kak Intan ni dia pergi ke tandas. Tak dan pun cerah tanah sebab dia dah tak tahan dah nak terkencing. Janji ada orang memang dah ada kat situ. Misi-misi pun memang dah ada yang tolak meja yang beroda tu kan. Mak Kak Intan dia kata memang dah tak boleh lupa pengalaman tu. Nasiblah dia tak masuk bilik tu. Kalaulah dia masuk bilik tu, entah apalah jadi. Syukur Alhamdulillah sangat dia tak masuk bilik tu. Mak Kak Intan dia tanyalah dekat nurse, bilik siapa tu? Nurse kata bilik tu tak ada siapa. Dah lama kosong. Mak Kak Intan dia terkejut. Tak tahu nak gambarkan macam mana dah. Sebab apa yang dia nampak pada malam tersebut, it's real. It's real. Bukan main-main. Orang-orang yang dia nampak pun real. Tak nampak, tak ada kaki, tak ada kepala, semua tak nampak. Tapi itu dah cukup menyeramkan. Apa kata korang? Kalau korang yang lalui, apa yang terlintas dekat fikiran dia masa tu, Mak Kak Intan ni dia nak minta balik. Tak kira. Nak balik juga. Terus je time tu juga dia minta discharge. Tak ada tangguh-tangguh dah. Jenuh jugalah. Mereka ni, misi-misi yang original ni, dia nak pujukkan Mak Kak Intan ni stay lagi. Sebab doktor nak pantau lagi banyak benda. Doktor nak tengok lagi kesihatan Mak Kak Intan ni tau. So memang dipujuk-pujuk jugalah, mengambil masa. Jadi menambahkan lagi kerja nurse-nurse ni kat situ. Memang dah tak boleh balik dah time tu. Maka bertabahlah Mak Kak Intan bertahan untuk 1 malam lagi dekat situ. Yang pastinya malam bukanlah waktu yang sesuai untuk Mak Kak Intan tinggalkan katil dia. Alhamdulillah tak ada apa dah yang berlaku pada malam seterusnya. Tapi keesokan harinya Mak Kak Intan ni dah boleh balik. Syukur Alhamdulillah. Tak habis kat situ ceritanya korang. Selepas balik dari hospital, tadi kisah seram dekat hospital. Mak Kak Intan ni dia berpantang dekat kaunter rumah dia. Masa mula-mula sampai dekat rumah tu, Kak Intan ni tiba-tiba je menangis tak henti-henti tau. Dia menangis tak berhenti-henti. Timbullah rasa risau dengan keadaan tersebut. Ayah Kak Intan ni dia cuba bertanyakan penduduk dekat kawasan setempat tu lah, siapa-siapa yang boleh tengok-tengok kan baby dia tu kenapalah asyik menangis. Sebab tu dia nak cuba berikhtiar sebenarnya. Kenapa anak dia ni sentiasa menangis? Tak adalah sampai 24 jam nak menangis korang, tapi boleh katakan kerap menangis sejak balik daripada hospital. Jadi bila dia bertanyakan orang-orang sekeliling tu, mungkinlah masa tu disuggestkan untuk jumpa orang ustaz apa semua kan. Sehinggalah satu malam tu, masa Mak Kak Intan ni baring-baring, dia nak rehatkan diri dia sebab dah berpenat sekian malam nak jagakan Kak Intan yang asyik uwek. Bila ada masa Kak Intan tu dah tak menangis,
mak Kak Intan ni dia ambil lah peluang tu untuk rest. Itu pada awalnya memang niat dia nak rest je. Tak selesai dengan bunyi tangisan Kak Intan tu, dia pula lah diganggu masa tengah rehat tau. Masa tu ada bunyi cakar pada dinding, tapi kali ni bunyi dia agak lain. Sebab bunyi yang sebelum ni dia kasar, tapi bunyi kali ni dia tak terlalu kasar. Dia macam lidi-lidi halus, serik macam tu je. Tapi tetap mengganggu rehat mak Kak Intan masa tu. Apalah yang duk bunyi kat luar rumah ni? Ish, siapa pula duk tepi rumah malam-malam macam ni? Bisik hati mak Kak Intan. Bingkas bangun jugalah mak Kak Intan ni nak tengok kat luar tingkap dia tu. Dia nak tengok melalui tingkap tu kan. Masa tu tingkap tu tertutup. Daun tingkap tu dibukakanlah perlahan-lahan je, sebab dalam berani ada juga rasa meremang dia. Masa mula-mula mak Kak Intan tu buka tingkap tu, tiba-tiba baby, iaitu Kak Intan tu, menangis kuat tu. Tiba-tiba je. Macam tu. Mak Kak Intan, dia biarkan tingkap yang terbuka sikit tu tanpa dia tutup. Lepas tu, dia pergi cuba nak tenangkan Kak Intan yang seolah-olah macam terteguhkan sesuatu. Tidurlah sayang, tidur. Mak ada bersama sayang. Sayang jangan takut ya, mak ada. Sambil tepuk-tepukkan baby tu, sambil tu lah juga mulut mak Kak Intan ni berzikir dan berselawat. Sesekali tu ada rasa tau angin dari luar tingkap tu masuk. Agak lain macam. Rasa dia macam spoi-spoi, macam lain macam. Tiba-tiba kan tegak bulu roma mak Kak Intan tu, cuping telinga mak Kak Intan pun rasa tiba-tiba je macam sejuk je rasa. Mak lupa tutup tingkap rupanya. Jap ya sayang, mak tutupkan tingkap kejap ya, jangan nangis, kejap je. Mak Kak Intan dia bangun, tuju dekat tingkap, dia nak tutup semula tingkap. Tapi masa tu angin dah tolak sedikit tau daun tingkap tu, jadi tingkap tu dah terbuka agak luas. Mak Kak Intan dia tak semena lah masa tu kan, bila dah terbuka luas daun tingkap tu kan, dia macam terpandang dekat luar rumah. Lepas tu dia terpandang ke arah luar tu. Lepas tu alangkah terkejutnya mak Kak Intan bila berdiri tercegat satu susuk tubuh perempuan tau. Susuk tubuh perempuan tu dia ada pakai sanggul, dia bersanggul. Lepas tu kan dia berdiri tu, dia senyum je. Mula-mula senyum okey, senyum ke arah Kak Intan, tapi memang dah pelik dah malam-malam macam tu. Macam mana boleh ada perempuan yang berwajah pelik tu boleh berdiri kat situ? Nak kata muda tidak, nak kata tua pun tidak juga. Berderau tau darah mak Kak Intan, dan apa yang mampu dia buat hanyalah masa tu dia of course lah auto mulut dia menjerit, abang, macam tu dia panggil ayah Kak Intan yang masa tu berada dekat ruang tamu rumah. Masa tu jugalah bergegas ayah Kak Intan ni masuk ke dalam bilik. Tapi sedihnya kat situ mak Kak Intan dah pensan dah, tak sedarkan diri dekat situ. Ayah Kak Intan dia perasan tau, masa dia pergi pegangkan isteri dia tu, dia perasan, dia pandang ke arah tingkap, dia tengok tingkap memang dah terbuka. Lepas tu ayah Kak Intan ni dia pergi jongok dekat tingkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia nampak satu susuk tubuh yang mak Kak Intan nampak tadi tu masih berdiri dekat luar tingkap, sama juga dalam posisi yang sama, langsung tak bergerak, tak berganjak. Tapi ayah Kak Intan dia tahu tau, itu bukan manusia, itu hantu. Dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang selalu dialunkan dalam rumah tu. Walaupun tak adalah diingat sepenuhnya, tapi ayah Kak Intan ni dia dah sedia maklum tau. Sebab orang-orang kat situ dah banyak nasihatkan kat dia, nak duduk kat situ kena selalu mengaji Al-Quran, kena solat sentiasa. Macam tu dia dah dapat nasihat macam tu, so dia lebih bersedia. Perlahan-lahan bila dia dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, susuk tubuh perempuan tu pun menghilang dalam gelap malam. Ayah Kak Intan ni dia cepat-cepat capai air yang memang dah ada kat dalam bilik tu. Dia nak bacakan ayat ruqyah yang bersesuaian. Alhamdulillah dia berpendidikan agama. Kemudian dia basahkan muka mak Kak Intan ni sambil berselawat ke atas Nabi. Alhamdulillah mak Kak Intan dia sedar, tapi agak lemah lah sebab dah terkejut kan masa tengok susuk tubuh
yang tadi, apa yang membuatkan Mak Kak Intan pingsan korang? Sebenarnya susuk tubuh tu bukan sekadar senyum je, tapi susuk tubuh tu dia senyum, selepas tu menampakkan gigi yang tajam, gigi dah tajam, dan lidah perempuan tu dijelirkan keluar. Of course lah, bukan perempuan semata-mata, bukan manusia. Memang terkejut lah. Keesokan harinya Kak Intan dia stay menangis juga, dan menangis juga. Mak dengan ayah Kak Intan ni dia pujukkan juga, tepuk-tepuk bagi susu semua, tak juga nak tidur ke, nak rehat sekejap ke, menangis juga dia tu. Dah teruk sangat daripada sebelum-sebelumnya. Bila susuk tubuh tu datang tu kan, lagi teruk jadinya. Dah jadi macam tu, ayah Kak Intan ni dia minta lah tolong mak dia datang tengokkan cucunya tu dan jagakan sekali isteri dia dengan cucu dia. Mak kepada Kak Intan ni dia pandai jugalah tengok-tengok kan budak yang meragam macam tu. Jadinya dia bagi tahulah dekat Kak Intan bahawasanya Kak Intan ni boleh nampak benda-benda halus, benda-benda yang ialah macam hantu tu kan. So boleh dikatakan hijab Kak Intan ni terbuka masa dia baby. Kata nenek Kak Intan lagi pada masa tu, kebetulan kamu ni tinggal dalam hutan macam ni. Kiri kanan pokok besar-besar. Adalah jin bertandang mengacau kamu. Tambah lagi kamu ni dalam pantang. Adalah tu yang sukakan kamu. Anak kamu tu boleh nampak. Itulah. Menangis je tahunya. Dah tak payah nak rungsing sangat. Mengaji Al-Quran banyak-banyak dalam rumah ni. Nanti mak solat hajat minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa-apa, kita minta tolong dengan Allah je. Dia yang maha mengetahui apa yang kita tak tahu. InsyaAllah tak ada apa yang perlu kita takutkan. Legalah mak Kak Intan ni bila dia dengar nasihat panjang lebar daripada mak mertua dia tu. Syukur Alhamdulillah ayah Kak Intan ni memang selalu mengaji, rajin solat, rajin berzikir. Gangguan tak ada dah lepas pada tu kan. Baby pun dia dah berasu tenang dan akhirnya dah tak menangis lah sebab nenek Kak Intan ni dah tutupkan hijab pada Kak Intan ni. Syukur kan bila kita ni berada bersama dengan orang yang berpengalaman macam ni, boleh membantu saat macam ni. Memang rasa kuat tu akan datang dengan sendiri kan. Itulah korang, kita ambil lah iktibar sama-sama. Sentiasalah kita ni dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ada kekuatan darinya untuk kita ni hadapi situasi yang seumpama dengan ni. Akhirnya Kak Intan dia pun tak adalah nampak benda-benda macam tu kan. Dan mereka pun melalui semula kehidupan macam biasa. Sekianlah perkongsian dari Kak Intan. Alhamdulillah. Sekian sahaja 2 perkongsian daripada 2 orang subscriber. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber tersebut. Dan macam biasa korang, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok jangan ikut. Akak juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa menonton untuk Cekir Channel. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.